contoh jika diberi soalan ya. Katakan ni soalan exam. Dengan bantuan jadual berangka, jelaskan hukum permintaan. Okey, jadi apabila dapat sahaja soalan, apa yang perlu adalah kita kena gariskan kata kunci dulu ya, keywords ya. Okey, di sini dengan bantuan jadual. So, ingat ya, apabila kita sebut saja tentang jadual, dia mesti ada row and columns. Dia macam tu. Ya, mesti ada petak. Okey, jelaskan hukum permintaan. Okey, soalan dia nak hukum permintaan. Okey, hukum permintaan, ingat lagi ya. Hukum permintaan adalah negatif ataupun songsam. Okey, kita dapat je kertas soalan, kita conteng kertas soalan kita. Jangan berikan kertas soalan kita suci dalam debu ya. Okey, so hukum permintaan adalah songsang, iaitu antara P dan Q. Apa dia? P naik, Q turun, ataupun P turun, Q akan naik ya. Kuantiti akan naik. Okey, P itu adalah harga. Okey, selesailah. Okey ya. So macam mana nak selesaikan? Ni kita dah selesai. Kita tak sampai 1 minit pun you kena buat macam ni. Okay, dan jadual tu adalah jadual berangka. Berangka ni maksudnya ada nombor lah. Ada nombor. Okay, so gunakanlah apa yang ada. Okay ya. Baik, cikgu cari pembaris, tak jumpa tadi. Okay, so kita buat je lah jadual. Sebab hukum permintaan ada P dan Q, jadi buat harga. Buat kolom harga RM dan juga kolom kuantiti. Ya. Kuantiti diminta ya. Kuantiti diminta. Okey, buatkan katakan unit lah. Kita punya ni unit. Tu je lah. Okey. So, buat apa? Tak payah kuantiti diminta pun tak apa. Kuantiti sahaja. Ya, kuantiti. Sebab memang kita tahu ini adalah permintaan. Okey, jadinya gariskan. Guna pembaris. Ya. Dalam exam, pastikan guna pembaris dan pastikan ianya neat lah. Okey, so gariskan. Ya. So dia kata jadual, so bina je jadual. Okey, bina dulu jadual. Jangan risau jadual tu macam mana ya. Okay. So kita buat laju sikit. Right. Okey, katakan kita letak harga kita. Letak je lah. Lepas 2, 4. Ambil 2 harga. Jadi kita tahu bahawa harga ni meningkat. Kita buat harga meningkat kan. Okey, katakan kita letak sini, letak je 20. So sini letak berapa? Sebab harga meningkat. So kuantiti meningkat kan menurun kan. Letaklah 10. Tak kira nak letak sini 1, sini 2 pun boleh. Tapi yang ni pastikan kuantiti dia mengikut hukum permintaan lah. Ya. Okey. So apa-apa figure awak boleh masukkan di sini. Jadi dia kata jelaskan hukum permintaan. Hukum permintaan, so jelaskanlah di sini. Ya. Katakan ni okey, apabila harga naik, so awak jelaskan apabila, ni boleh nampak ya, sebab cikgu menggunakan kertas yang betul. Apabila harga naik, so jelaskan ya, kuantiti yang diminta. Tulis yang cantik sikit lah. Ya, tulisan cikgu tak cantik sangat, tapi boleh lah. Kuantiti yang diminta akan apa? Kuantiti yang diminta menurun. Tu saja. Itu penjelasan yang pertama. Okey, apa lagi nak jelas? Okey, jelaskan apa yang awak buat tu. Jika harga meningkat daripada RM RM2 ke RM4, ikut kita punya jadual, maka kuantiti diminta menurun. Tu je. Dari berapa? Daripada 20. 20 tak dapat markah. Kena tulis dia punya unit dia. 20 unit
ke 10 unit. Okey, apa lagi nak tulis? Sebab dia kata jelaskan hukum permintaan. Hukum permintaan adalah songsang. Ya. Okey. Cukup. So, kena tahu bahawa that's why kalau dalam exam, gariskan. Okey, gariskan. Okey, soalan nak berjadual. Jadual apa? Berangka. Maksudnya ada angka. Okey, kemudian dia suruh apa? Jelaskan hukum permintaan. Melalui jadual tersebut hukum permintaan. Ini you dapat berapa markah? Ini adalah markah. Dah dapat markah penuh. Mudah kan? Contohlah ya. Sekiranya ada soalan yang kedua. Okey, ni soalan yang pertama kan. Okey, soalan yang kedua, katakan ada satu lagi soalan, berpandukan jadual tersebut bina keluk permintaan. Okey ya. Contoh cikgu bagi soalan ya. Ni soalan yang kedua lah. Okey ya. Berpandukan, contoh soalan ya. Berpandukan jadual tersebut bina keluk permintaan. Okey ya. Contoh ini soalan. Okey, jika soalan itu ada, okey ya, mudah saja. Okey, katakan ni kertas graf ya. Okey, kertas graf kita naikkan sikit soalan kita. Okey, ni kertas graf. Jadi apa yang cikgu beritahu adalah kamu kena terus buat. Okey, kalau ada ni buat paksi menegak. Okey ya. Buat saja. Okey. Dia tak ada bagi selang-selang kan. Kalau tu dia tak beri. Jadi kalau dia tak beri, buat sahaja. Okey, pasal guna pensel. Cikgu guna pen sebab nak bagi dia jelas. Ya, kalau kamu jangan guna pen ya, pasal guna pensel. Okey ya. Okey, buat sahaja. Ni adalah paksi menegak, paksi mendata. Paksi menegak terus tulis harga. Unit dia adalah RM dan ini adalah kuantiti untuk mendata dan unit dia adalah unit. Ya, skala dia. Dan terus buat origin. Origin jangan lupa. Okey ya. Pas saja buat origin, buat apa? Okey, selang-selang dia lah. Sebab kita pakai 24, so kita pakai je lah 24. Tak kisah nak pakai 1 cm 2 ke ataupun 2 cm 2 ke, sebab cikgu nak besar, so pakai 2 cm 2. Okey ya. Alright. Jadi katakan kita nak pakai, okey, nak besarkan lagi. Kalau nak besarkan lagi ya. 5, 10, 15. Tak cukup kan? Tu sebab cikgu suruh pakai pensel. Ya, kalau kita pakai pensel, kita boleh padam dia. Ya, yang ni cikgu tak boleh padam. Ya. So 20. Sepatutnya ke sana lagi lah. Okey, so kita plotkan. Tadi mana jadual kita ya? Okey, ni jadual kita kan tadi. Okey ya. So pada harga RM2, kuantiti yang diminta adalah 20 unit. So mana? Guna pembaris ya. Okay. So di sini kan, ya, di titik ini, so masih ada garisan putus. Ya. Dan kuantiti adalah 20 unit. Okeylah. Kuantiti dia. Okey. Kemudian pada harga RM4, kuantiti adalah sebanyak berapa? 10. So mana? Di sini. Okey ya. Dan ditandakan dengan garis putus. Guna pensel ya. Cikgu ingatkan lagi sekali, tolong guna pensel. Jangan terus guna pen. Cikgu lain lah, dah master. Belagak lah pula kan. Okey. Right. Ya. So tengok sini, jadual kita tak ada tanda titik kan? Boleh tak nak letak? Boleh. So nanti tambahkan je. Guna pembaris lah ya. Okey, titik. Ni tak ada masalah. Buat boleh, tak buat pun boleh. Cikgu nak buat titik apa? QR. Boleh tak? Boleh. Tak kisah. Okey ya. So pastikan betul lah pada harga RM2 itu adalah titik Q.
pada harga RM4 kita tanda titik R. So apa yang kita buat? Sambungkan titik-titik tersebut. Cara sambungkanlah. Ya. Okey, sambungkan titik-titik tersebut. Okey, lepas dah sambung buat apa? Berhenti? Tak, tandakan di hujung dan hujung ataupun sebelah-sebelah D. Ya. So, maka terbentuklah keluk. Ini adalah apa tajuk dia? Keluk permintaan individu. Okey. Boleh? Senang ya, dan dah lengkap awak punya jawapan, dan markah jangan risau. Markah penuh. Ada paksi betul, paksi harga, ada paksi kuantiti. Okey, selang-selangnya betul. Okey, dan adanya origin, paling penting ni origin. Okey ya, ada keluk ditanda dan 2 titik, sekurang-kurangnya 2 titik dengan tepat. Okey ya. Alright. Okey, itu sahaja untuk jika ada soalan tentang jadual, tentang keluk permintaan dan juga tentang hukum permintaan. Senang kan? Senang saja.